Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah lah untuk pelajar tingkatan 5 sesi 2021. Walaupun kamu belajar di rumah, okey, tetap kembali ke sekolah. Hari ini sudah mula semua subjek ya. Jadi, cikgu harapkan kerjasama kamu untuk belajar betul-betul. Sekarang ni, tahun yang mencabar dan tahun ni kamu akan ambil SPM. Jadi tolong ikut dan tolong dengar apa yang cikgu bagi tahu dan apa yang cikgu ajar kamu. Cikgu cuba ringkaskan yang terbaik dan cikgu cuba ajar kamu dengan cara yang paling senang lah untuk kamu faham. Jadi tolong ikut betul-betul apa yang cikgu ajarkan. Okey, kita tengok. Kita teruskan. Kita masuk untuk tajuk hari ini. Kamu silibus baru ya. Silibus baru untuk tingkatan 5 ni. Jadi kita tengok untuk tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama, tajuk dia adalah ubahan. Kita tengok dulu subtopik kecil iaitu ubahan langsung. Okey. Apakah yang dikatakan dengan ubahan langsung? Okey, ubahan langsung. Ubahan langsung ini adalah melibatkan dua pemboleh ubah yang saling bergantung. Okey, dua sahaja. Tidak boleh lebih. Dua pemboleh ubah yang saling bergantung. Maksudnya apa? Kalau satu lagi bertambah, maka satu lagi akan bertambah. Maknanya dia ada dua kan? Maknanya jika A bertambah, B juga akan bertambah. Itu maksudnya ubahan langsung. Berkadar langsung ni dia semakin banyak. Maknanya kalau yang itu bertambah, yang ni pun bertambah. Okey, contoh dia. Contoh situasi ya. Adunan sebiji kek memerlukan 1 kilo gandum dan 10 biji. Ni kalau sebiji kek dia memerlukan 1 kilo gandum dan 10 biji telur. Jika Zia ingin membuat kek dengan menggunakan 2 kilo gandum. Yang tadi 1 kilo sama dengan 10 biji telur. Yang ni dia mahu buat 2 kilo gandum. Jadi berapakah biji telur yang digunakan? Adakah semakin banyak telur yang digunakan ataupun semakin sikit? Kalau 1 kilo 10 biji. Jadi kalau 2 kilo berapa biji? Kalau 2 kilo dia akan jadi 20 biji. Maknanya dia akan bertambah. Maksudnya jika gandum kamu guna banyak, telur pun kamu kena guna banyak juga. Maknanya 1 kilo gandum 10 biji, 2 kilo gandum 20 biji telur. Ataupun 1 biji khemah dapat memuatkan 4 orang masa banjir. Okey. Kita ada 1 khemah untuk 4 orang. Jika terdapat 10 biji khemah, kita ada 10 biji khemah. Tadi 1 untuk 4. Kalau ada 10 biji, jadi berapakah masa banjir yang dapat dibantu? Okey. Jadi kalau 10 biji, kita ada banyak khemah, maknanya banyak juga masa banjir yang kita boleh tolong. Maknanya masa banjir yang dapat ditolong adalah seramai 40 orang. Maknanya semakin banyaklah. Semakin banyak khemah, semakin banyak kita boleh tolong masa banjir. Okey, seterusnya. Ini contoh dalam buku teks kamu. Contoh dalam buku teks muka surat 3. Yang ni cikgu tak nak jelaskan lah. Kita banyak lagi benda lain. Okey, kita tengok seterusnya. Simbol dan perwakilan bagi ubahan langsung. Okey, simbol dia. Ubahan langsung kalau kita tengok dalam bentuk graf, dia dalam bentuk seperti ini. Kita ada paksi X dan paksi Y. Ubahan langsung ni dia mesti straight je. Garis warna pink ni mesti straight naik. Dia tidak boleh turun. Dia mesti naik. Bila naik, sentiasa naik inilah kita panggil dia berkadar langsung ataupun berkadar terus. Yang warna pink ni. Antara Y, paksi Y dan paksi X, dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah dan sentiasa naik. Sentiasa naik dengan seragam. Bila dia naik dengan seragam, garis ini, kita akan panggil dia ubahan langsung. Ataupun macam mana kita baca graf ni, cara baca graf ni adalah Y berkadar langsung dengan X.
Y berkadar langsung. Y berkadar terus dengan X. Ada yang baca Y berkadar terus. Ada yang baca Y berkadar langsung. Okey, kedua-dua itu betul. Dia sentiasa meningkat. Maknanya dia semakin meningkat. Macam tadilah nak buat kalau 1 kilo gandum 10 biji, 2 kilo gandum, maknanya makin banyaklah telur yang digunakan. Maksudnya semakin banyak. Berkadar langsung ni dia semakin banyak. Okey. Dalam tajuk ini, berkadar langsung ini simbol dia seperti ini. Simbol dia seperti ini. Ni secacing ni. Simbol dia seperti ini. Kamu nampak ni bentuk cacing ni. Y berkadar langsung dengan X. Cara baca dia adalah Y berkadar langsung dengan X. Y berkadar langsung dengan X. Itu cara baca dia. Y berkadar langsung dengan X. Ini kita buat dalam bentuk hubungan. Sekarang ini, macam mana kita mau? Sekarang ini kita mau tukar persamaan dalam bentuk ubahan ini. Kita mau tukar dia dalam bentuk persamaan. Tak mau tanda ubahan ni. Tanda berbelit-belit macam ni kita tak boleh nak selesaikan. Kita mau tukarkan dia dengan tanda sama dengan. Bila mana kamu letak tanda sama dengan? Y dan X. Bila kamu letak tanda sama dengan di tengah-tengah, kamu kena tambah lagi dengan satu huruf yang dinamakan sebagai K. Apakah itu K? Bila mana kita mau tukarkan, nilai pemboleh ubah ini, yang ini, kita mau tukar yang ini, bila mana kita mau tukar yang itu, kamu kena jadikan dia tanda sama dengan kemudian K. Apa itu K? K ini adalah pemalar ataupun nilai tetap. Okey. Apa itu K? K itu adalah nilai pemalar ataupun nilai tetap. Pemalar ataupun nilai tetap ni maksudnya nilai yang sama. Kalau 7, semua 7. Kalau 8, semua 8. Kalau 10, semua 10. Dia mesti sama. Tidak boleh berubah. Itulah yang dikatakan dengan pemalar. Okey, sekarang kita tengok di sini. Saya mau K, betul tak? Di sini K. Kita tengok macam mana kita mau K. K di sebelah sini. Okey, saya mau K sahaja di sini. X tidak mau. X tidak mau, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi... Okey, K dengan X ni, cuba kamu perhatikan. K dengan X ni dia rapat. K dengan X ni dia rapat. Rapat ni maksud dia adalah darab. Okey, kita mau K sahaja. X ni tidak mau. X ni tidak mau, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi apa? Tadi darab kan? Bila dia rapat, maksud dia darab. Okey, bila X ni kita tidak mau, kita buang ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadilah dia Y per dengan X. Y per dengan X. Dapatlah nilai K. Kenapa X di bawah tadi? Sebabnya K dengan X ini rapat. Bila rapat, dia adalah darab. Kita tidak mau X, kita mau K saja. X ni kita buang. Buang ke sebelah. Bila buang ke sebelah, darab dia akan jadi bahagi. Jadilah atas dia Y, bawah dia X. Okey, dapatlah nilai K. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh. Contoh dalam buku teks. Tolong download buku teks kamu. Contoh muka surat 7. Okey, soalan dia. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Keadaan pegun ni maksudnya kosong. Maknanya kereta itu tidak bergerak. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan tidak bergerak. Jarak yang dilalui oleh kereta itu Y. Okey, Y ini jarak. Berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Okey. Ni jarak, ni masa. T ini di atas ni masa. Dan Y ini adalah jarak. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung
dengan T ataupun T kuasa 2 seterusnya. Tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Masuk soalan. Dia suruh kamu tentukan. Tentukan sama ada Y berkadar langsung dengan T. Y berkadar langsung dengan T ataupun Y berkadar langsung dengan T kuasa 2. Okey. Okey, ubahan ni bila kita tukar dalam bentuk sama dengan, dia akan jadi ada tanda sama dengan K. Kita mau K sahaja jadi T ni, yang K dengan T ni kan dia rapat, dia darab. Jadi T ni buang ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadilah Y per T. Sama juga yang di sini. Tanda ubahan ni kita ubah kepada tanda sama dengan, mesti ada nilai K. Okey, kalau kamu mau nilai K, ni T tak mau, pergi ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Dia akan jadilah macam ni. Okey, seterusnya kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey, dalam soalan ni, kamu kena tambah jadual. Yang K tadi, kita ada yang ni kan. K sama dengan T per T. Y per T. Yang kedua, K kedua adalah Y per dengan T kuasa 2. Ni K pertama, K kedua. Kamu kena kira balik. Y bahagi dengan T. Y apa dia? 14. Bahagi dengan T. T berapa? 2. Jadi 14 bahagi 2 dapatlah 7. Y bahagi dengan T. Y dia berapa? 28. T dia berapa? 4. 28 bahagi 4 dapatlah 7. Y dia berapa? Y dia 42. Okey, T dia adalah 6. 42 bahagi 6 dapatlah 7. Okey, dan selesaikan seterusnya. Okey, kalau kamu perhatikan yang warna merah ni semua nilainya sama, betul tak? Okey, kemudian kita tengok nilai pemalar yang kedua ni. Y per T kuasa 2. Y-nya berapa? 4. T-nya apa? T-nya 2. Tetapi dikuasakan dengan 2. Okey, tekan kalkulator. Kamu akan dapat 3.50. Sama juga dengan 4. Makna yang kedua ni. Y-nya berapa? 28. T-nya apa? T-nya adalah 4 kuasa 2. Dapatlah 1.75. Okey, dan seterusnya. Jika kamu perhatikan yang warna merah dan yang warna biru ini, yang warna merah ataupun warna biru yang sama, nilai dia sama. Okey, jika kita perhatikan merah dan biru yang sama adalah merah. Ingat ya, pemalar yang sudah cikgu bagi tahu tadi, apakah maksud pemalar? Pemalar nilainya mesti sama. Kalau 7, 7 semua. Kalau 9, 9 semua. Dia tidak boleh berubah. Kalau kita perhatikan yang ini tadi, ini lain 3.5, ni 1.75, ni 1.7, ni 0.88. Maknanya dia sentiasa berubah. Maknanya yang warna biru ini bukan pemalar. Sebab apa? Sebab dia tidak sama. Jadi yang merah ni apa? Yang merah ni sama. Jadi yang merah ni sama, ini adalah pemalar. Jadi yang manakah betul? Adakah Y berkadar langsung dengan T ataupun Y berkadar langsung dengan T kuasa 2? Okey? Ingat ya, pemalar dia mesti sama. Jadi yang manakah betul? Merah ataupun biru? Okey, yang betul adalah merah. Jadi kesimpulannya adalah Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai K ialah, nilai K adalah, K, Y per T adalah sama tetap. Maka Y berkadar langsung dengan T. Okey. Y tidak berkadar langsung dengan T kuasa 2 kerana K per Y per T kuasa 2 tidak sama dan bukan pemalar. Jadi jawapannya adalah Y berkadar langsung dengan T. Okey, itu sahaja untuk pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat dengar betul-betul dan ikut. Cuba faham. Kalau tidak faham, cuba tanya cikgu. Cikgu cuba jelaskan sekali lagi. Okey ya kelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.